Hai, nama saya Muhammad Azmi bin Amiruddin dari PM2. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Amirul Hakim bin Muhammad Rizal. Hari ini, kami dari kumpulan ke-9 akan membuat aktiviti pra-menulis Untuk pelajar sekolah rendah, aktiviti ini akan membantu murid-murid untuk mengenal huruf dan membezakan sama ada huruf besar atau huruf kecil. Aktiviti yang saya masukkan ke dalam pra-menulis ini juga akan membantu murid-murid untuk mengenal suku kata pertama dan suku kata kedua. Seterusnya, pada akhir pembelajaran, murid dapat membina satu ayat mudah yang lengkap di dalam aktiviti ini. Untuk aktiviti yang pertama ialah aktiviti mari mengenal huruf. Untuk aktiviti ini, murid diajar supaya dapat menulis huruf besar dan huruf kecil dengan betul. Tujuan aktiviti ini dijalankan adalah supaya murid dapat mengenal pasti perbezaan antara huruf besar dan huruf kecil dan dapat menulis huruf-huruf tersebut dengan betul dan tepat. Cara pelaksanaan aktiviti ini ialah murid perlu melakar huruf-huruf tersebut berdasarkan titik-titik yang diberikan. Pertama sekali, aktiviti pertama itu ialah mari mengenal huruf. Okey, arahannya di sini kita boleh lihat di slide di atas. Sambungkan titik-titik untuk membentuk huruf besar dan kecil. Okey, mari kita lihat yang pertama ini. Seperti yang anda boleh lihat, A besar dan A kecil telah disambungkan titik-titiknya. Melalui aktiviti ini, guru perlulah membimbing anak muridnya dengan memegang tangannya untuk memegang pensel dengan cara yang betul, lalu menyambungkan titik-titik untuk menghasilkan huruf besar dan huruf kecil secara tepat, dan kemudiannya murid-murid menghubungkan titik-titik tersebut secara bersendirian. Untuk aktiviti kedua ialah aktiviti mari mengenal suku kata. Suku kata merupakan bunyi yang dikeluarkan apabila sesuatu perkataan itu disebut. Sebagai contoh, perkataan dadu, da membawa bunyi yang lain dan du membawa bunyi yang lain. Da membawa bunyi da dan du membawa bunyi du, membentuk satu perkataan dadu. Untuk perkataan contoh seterusnya ialah biskut. BIS membawa maksud bis dan KUT membawa bunyi kut, dan apabila digabungkan sebuah perkataan iaitu biskut. Di dalam slide yang ditunjuk, perkataan berwarna hitam merupakan suku kata pertama dan perkataan berwarna merah merupakan suku kata yang kedua. Setelah murid-murid menyambungkan titik-titik tersebut, murid-murid boleh belajar suku kata yang mudah. Iaitu yang pertama sekali, murid-murid boleh memadankan suku kata untuk membina satu perkataan. Sebagai contoh di dalam slide ini ialah aktiviti pertama, padankan mengikut suku kata yang betul. Jadi murid-murid boleh menghubungkan antara padanan dua suku kata yang mudah menggunakan pembaris. Okey, berdasarkan aktiviti ini, suku kata ka telah dihubungkan dengan suku kata u, menjadikan perkataan you. Seterusnya, sa akan dihubungkan dengan suku kata pu, menjadikan perkataannya sapu. Seterusnya, suku kata mi akan dihubungkan dengan suku kata nom, menjadikan perkataan minum. Slide yang seterusnya, suku kata ma akan dihubungkan dengan suku kata kan, manakala suku kata ba akan dihubungkan dengan suku kata ca. Slide yang seterusnya, suku kata li akan dihubungkan dengan suku kata pas, menjadikan perkataan lipas. Seterusnya, suku kata se dihubungkan dengan suku kata dap, menjadikan perkataan sedap. Dan seterusnya, ki akan dihubungkan dengan suku kata pas, menjadikan perkataan kipas. Kita dah sampai ke aktiviti kedua yang terakhir dan
Aktiviti kedua ini berkaitan dengan aktiviti yang terakhir kita. Aktiviti ialah aktiviti mari membina ayat. Okay. Untuk aktiviti ini, murid perlu memasukkan perkataan yang diberikan ke dalam ayat yang telah disediakan. Setelah murid-murid mencantumkan titik-titik untuk menghasilkan huruf, dan seterusnya murid-murid memadankan dua suku kata yang mudah, dan pada aktiviti ketiga, murid-murid boleh membina sebuah ayat. Sebagai contoh, arahan di sini yang kita boleh lihat, tulis semula perkataan yang diberikan untuk menjadikan satu ayat yang lengkap. Okey, yang pertama, pada aktiviti ketiga ini, kami memberikan satu contoh sebelum murid-murid diberi peluang untuk menjawab soalan-soalan. Okey, yang pertama sekali, contoh kepada soalan ni ialah saya tempat kosong makan. Okey, pada tempat kosong itu diletakkan suka, iaitu berdasarkan dua suku kata yang telah murid-murid padankan menggunakan garisan tadi. Okey, seterusnya ada 3 soalan pada aktiviti ketiga ini, iaitu saya tempat kosong ayam. Okey, murid-murid boleh meletakkan perkataan dua suku kata berdasarkan contoh jawapan yang diberikan di sebelah kanan. Okey, contohnya saya tempat kosong ayam. Saya makan ayam. Itu merupakan jawapan yang paling sesuai berdasarkan contoh jawapan yang telah diberikan. Okey, kedua. Ibu tempat kosong ayam. Jadi berdasarkan ketiga-tiga contoh jawapan yang diberikan, yang paling sesuai ialah masak. Dan akhir sekali, ayah tempat kosong ibu. Jawapan yang paling sesuai iaitu pilihan yang terakhir, iaitu tolong. Ayah tolong ibu. Okey, seterusnya aktiviti keempat. Arahannya ialah susun perkataan menjadi satu ayat dan ditulis di dalam kotak yang telah disediakan. Okey, beberapa perkataan telah diubah susunannya dan murid dikehendaki untuk menyusun semula ayat yang telah perkataan-perkataan yang telah diselerakkan untuk menjadikan sebuah ayat yang betul. Contoh, kami telah memberikan contoh sebelum murid menjawab soalan, iaitu pertama sekali diberikan 3 perkataan, iaitu naik, ain, basikal. Berdasarkan ketiga perkataan ini, jawapan contoh jawapan yang telah diberikan ialah ain, naik, basikal. Jadi yang kedua iaitu soalan yang pertama, cantik basikal ain. Berdasarkan kepada soalan ini, murid telah diberikan tempat kosong untuk menjawabnya. Dan jawapan kepada soalan ini ialah basikal ain cantik. Okey, kita lihat kepada soalan seterusnya. Saya besar rumah. Apakah jawapannya? Okey, jawapannya ialah rumah saya besar. Okey, soalan ketiga. Saya rumah kuning warna. Apakah jawapan yang sesuai? Ya, betul. Jawapan yang sesuai ialah rumah saya warna kuning. Okay, kita lihat soalan yang seterusnya, soalan kelima. Beli di pasar, Mama ketam. Berdasarkan perkataan ini, ayat yang betul ialah Mama beli ketam di pasar. Dan soalan yang terakhir, Mama sup ketam masak. Berdasarkan kepada perkataan-perkataan yang telah diberikan, susunan yang betul ialah Mama masak sup ketam. Jadi sekian sahaja aktiviti pra menulis dari kami, kumpulan ke-9. Sampai berjumpa lagi di video seterusnya. Bye! Berikut merupakan jawapan-jawapan untuk soalan aktiviti-aktiviti yang telah kami bentang sebentar tadi. Melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan ini, murid-murid dapat mengasah kemahiran menulis dengan bimbingan oleh guru-guru, dapat meningkatkan keyakinan murid untuk menulis.